Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhana bi su'in aw hiqdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw shahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita dan menciptakan segala-gala makhluk untuk memudahkan kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kehendaki dan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah pada perjumpaan sekali ni kita nak mari tengok contoh tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam dia itu mendirikan semaya pada waktu malam. Bagaimanakah Nabi kita ni berdiri semaya di waktu malam di dalam bulan Ramadan al-Mubarak, supaya kita ni sebagai umat Islam boleh ambil contoh tauladan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari amal untuk kita dapat bahagia di dunia dan dapatnya ganjaran balasan daripada Allah Subhanahu wa taala hari kiamat, iaitu semaya waktu malam ni pada lorak orang tempat duk kenal ni dan lorak-lorak ulama-ulama Islam kita ni dikenalkan dengan semaya at-tarawih, iaitu semaya rehat panggil. Maka semaya ni kita nak mari tengok kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semaya macam mana. Maka kita tengok dah contoh tauladan Nabi, kita nak buat tu sekadar mana kita kuasa. Kalau kita kuasa rangnya dan imannya tinggi seumpama yang dikandakkan oleh Rasulullah sebagaimana yang dicontohi oleh baginda alaihi salatu wassalam, maka kita buat sekadar mana kita kuasa, sekadar mana kita itu ada tenaga. Jadi semaya tarawih ni pertama sekali, iaitu perkara ni disyarak mari di dalam agama kita di atas wajahnya sunat. Makna kata semaya tu semaya sunat lah kalau kita kecek mudah-mudah. Nah, semaya tu semaya sunat.
Maka semaya sunat nining adalah sunat yang digemar, yang digalakkan di dalam agama kita. Apabila kita nining masuknya diri kita, umur kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada bulan Ramadan al-Mubarak. Tiap-tiap tahun nining, makna kata kita nining sama-sama lah kena duk mari gaduh cara tentang ini masalah. Jadi disyaratkan semaya tarawih tu dengan cara jemaah pula sekali lagi. Diri dia tu syarat dah di atas wajah hak sunat. Akan tetapi pula disyaratkan semaya tarawih tadi itu dalam keadaan jemaah. Makna kata boleh kita buat dengan cara berjamaah. Kalau kita nak buat sore, tak mengapa, boleh, tak ada gapo, buat sore pun tak apa. Nah, boleh juga. Tetapi yang digemarkan dalam agama kita ni makna kita semaya berjamaah. Apabila kata berjamaah, pastilah kena ada makmum serta imam. Maka kita kena meraihlah cara-cara kita muka 90 ni tu. Cari juga kata 90 ni. Iaitu kita duk tengok mari tu makna kata kita kena adanya aturan lah cara-caranya kita tu nak semaya macam mana berjemaah tu. Maka berlandaskan kepada mana hadis royak kata semaya tarawih tu boleh kita buat dengan cara berjamaah. Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, hadis Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dengan Imam Muslim rahmatullahi alaihimalah. Jadi katanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailatan fi jawfil laili fa shalla fil masjid. Bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada waktu malam. Makna kata waktu malam di sini lepas pada semaya maghrib dah lah. Nah, semaya lepas pada buka puasa dah lah, lepas pada masuk waktu isya lah. Tu sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama al-Islam kita. Dia keluar pada waktu malam tu fa shalla fil masjid, maka dia semaya di dalam masjid. Semaya di dalam masjid. Wa shalla rijalun bi salatihi. Maka sahabat hak duduk dalam masjid Nabi tu hak duduk tunggu situ tu, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia itu semaya takbir, maka sahabat ni tak ada gapo lah, pakat semaya belakang Nabi. Beberapa orang di kalangan orang lelaki hak duduk di masjid tu, sebab Nabi semaya hak ni dia baca derah. Apabila baca derah, jadi tariknya para sahabat tu nak dengarnya suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi tu baca dengan cara jelas dan kena dan terang cara makhraj Nabi tu. Lepas daripada semalam tu pakai duk semaya tak siapa tak ramai manalah. Mana kata semaya belakang Nabi alaihi salatu wassalam, fa asbahan nasu yatahaddath fatahaddatsu. Makna kata apabila pagi esok ni pakak kecek lah. Ni kecek di sini bukan nak menunjuk, kecek nak ayat kata kita ni sempat ada masa semalam semaya dengan Nabi, masya-Allah sungguh kata. Ni makna kata masuk dalam bab ke apa ni? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Masuk dalam bab tu. Apabila gitu fajtama'a aktsaru minhum, maka berhimpun jadi banyaklah. Malam ni Nabi semaya, malam ni Nabi semaya, malam esok tu jadi kau banyak. Fasallu ma'ahu, maka semayalah Nabi, maka sahabat pun pakat semayalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahan nasu fatahaddatsu fakathiru ahli al-masjid min lailati ats-thalithati fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla bi salatihi. Maka manusia pun pakat cakap jadi luah ke lagi, maka banyaklah ahli masjid tu pada malam 23 tu. Maka keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semaya, maka puak ni pun semaya belakang Nabi lah.
falamma kanatil lailatul rabi'atu ajazal masjidu an ahlihi hatta kharaja li salatis subhi. Maka tak kala malam yang ke-24 jadi masjid tu tak pandai dengan orang mari duk jadi banyak. Ajazan mana tak muat lah, kalau bahasa Melayu taning mana tak memadai nak sanggupnya orang main nak semaya tu. Maka malam ni Nabi tak ada keluar dak. Nah, sehingga masuk waktu subuh Nabi keluar mari semaya. Falamma qada al-fajr aqbala 'ala an-nasi fatashahhada thumma qala. Maka tak kala Nabi tubik semaya subuh, lepas daripada Nabi semaya subuh siap dah, Nabi pun palinglah muka dia sunnah tu, ya paling muka kepada anak makmum dia. Lalu dia pun asyhadu an la ilaha illallah, datang dengan khutbatul hajah lah, innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lepas pada tu dia kata amma ba'd. Nah, amma ba'du fa innahu lam yakhfa alayya makanukum. Aku bukan tak tahu kata mung tu mari duk beripung di masjid semalam, hey sahabat aku dengan cara ramai-ramai tu. Bukan aku tak tahu. Walakinnani khasyitu an tufrada alaikum fata'jazu anha. Tapi aku tak tubik itu takutnya Tuhan tu fardu di atas kamu semaya malam dalam waktu bulan Ramadan ini. Maka jadi mung tu, jadi umat tu jadi payah, jadi susah. Nah, tapi sahabat ni fata'jazu anha ni katanya para ulama hak syarah hadis ni lah, makna kata sahabat tu tak gapo lagi, tapi duk bimbangnya umat hak datang ke Madinah hak email torak tak urak tu ke. Nah, hak 5 waktu ni pun habis cekak dah kata. Maka dengan rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kita sebagai umat dia ni, dia takut gapo? Takutnya jadi wajib di atas ini ummah, jadi payahlah pula kita. Nah, jadi kerja penat letih, kamar dia kena semaya pula tarawih, semaya pula malam dalam waktu Ramadan gak. Tu gak jadi payah lalu. Tu dia. Maka meninggallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan wal amru ala zalik. Tak ada semaya apa dah lah. Mana tak ada jadi duk jemaah, tak ada duk gapo dah lah. Tu makna kata semaya pun semaya masing-masing. Tapi pada asal tu semaya dengan cara mana? Semaya dengan cara berjemaah. Maka berlandaskan kepada ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahullahu ta'ala. Maka di sinilah para ulama ambil dalil kata boleh kita semaya malam di dalam waktu Ramadan, dinamakan semaya at-tarawih itu semaya dengan cara berjamaah. Tu dia faham tu nah. Baik. Masa ni ada belaka lagi lah. Sahabat 4 pun ada lagi, sahabat 10 orang tu pun ada lagi hak jamin masuk syurga tu. Dan di kalangan orang perempuan hak jamin masuk syurga tu pun ada lagi. Hebat-hebat ada belaka lah zaman ni. Ada sempat semaya belakalah di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara berjamaah. Baik. Maka tak kala telah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi tetaplah syariat kita. Tetap syariat ni makna lagu mana? Makna kata syariat kita tak ada jadi kurang, tak ada jadi tambah dah lah. Makna kata jelas duk gitu dah lah. Tetap duk gitu dengan tidak ada tambah kekurangan, tak ada dah, makna sempurna dah lah. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat dah. Hak Nabi duk takut kena fardu jadi hilang dah lah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi Muhammad ni telah wafat gitu. Akan tetapi ketinggalan syarak lagi semaya tadi itu berjemaah. Nah, syarak tu tetap duk ada, berjemaah tu tetap lagi. Kerana apa? Kerana ilat hak Nabi duk takut tu, sebab hak Nabi duk takut fardu tadi tu tak ada dah. Cukup dah lah. Boleh kita nak semaya dengan cara al-jamaah. Sebab tu lah katanya para ulama, al-illatu taduru ma'al ma'luli wujudan wa adamah. Makna kata sebab tadi itu ia duk sekali dengan maklul dia. Duk sekali dengan perbuatan yang kita nak buat tadi itu tu ada dia, ada. Kalau ada sebab, ada musabab. Nampak tak tu? Makna kata adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takut Tuhan tu fardu di atas Nabi Muhammad, takut jadi wajib. Maka tak boleh kita nak buat kerja dengan berpanjang. Nabi sendiri tak buat, bukan sahabat tak buat. Sahabat ni nak buat lah, nak semaya belakang Nabi. Kalau tak sewa nak mari buat apa di masjid penuh-penuh gitu.
Tu. Apabila Rasulullah tu telah wafat gidah, telah mati gidah, nah alaihi salatu wassalam, salawatullahi wassalamu alaihi, maka ilat tadi itu Nabi tu hilang gidah. Tepat orang hak Tuhan nak fardu tu tak ada dah, maka hukum tadi tu peraih sendiri. Hak duk takut jadi fardu tu tak berlaku dah lah, sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat gidah. Tu maknanya gitu. Maka dihidupkan akan ini sunnah nining oleh khalifah yang kedua, iaitu khalifah namanya Umar ibn Khattab, sebagaimana telah mengkhabar di makian itu oleh Abdurrahman ana Abdin Al-Qari. Dia ni salah seorang daripada sahabat duk sai dengan Saidina Umar. Sahabat duk sai dengan Saidina Umar radhiyallahu anhu. Sahabat duk sai sekali dengan Saidina Umar. Jadi ayat kata semaya tarawih hak Nabi buat contoh tadi tu, hak kita dengar daripada hadis Aisyah tu pia yang menghidup buat jemaah semula, iaitu Saidina Umar radhiyallahu anhu. Pia hak raya namanya Abdurrahman ana Abdin Al-Qari. Dia ni duk sign dengan Saidina Umar radhiyallahu anhu. Di mana hak raya? Lagi kita akan tengok hadis gapo nah. Hadis mana mari kita tengok. Ia kata ni Abdurrahman ibni Abd, ia katakan kharajtu ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lailata fi Ramadan ila al-masjid. Ni tengok. Nyata molek hadis ni. Tak ada jadi kesamaran, tak ada jadi tak jelak, tak cerah, tak cerak, dak, nyata molek hadis. Orang hak pesing kata akal sempurna, molek, hati terbuka, tidaknya ada hawa nafsu gapo nama ni, ya boleh dengar molek hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Tak ada jadi muskilah gapo lah. Lalu ia kata telah keluar aku, iaitu Abdurrahman tu, serta Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pada malam di dalam bulan Ramadan kepada masjid. Makna kata Umar tu tak kala dia jadi khalifah tu pegang jawatan kuasa khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas daripada wafatnya Sayyidina Abu Bakar. Dia ni gijale sekali dengan Abdurrahman ana Abd Al-Qari di dalam bulan Ramadan kepada masjid pada waktu malam lah, nak tengok kata gapo ni, iaitu umat dia. Hadap wah kata dia tu ada ketinggalan ramai lagi lah di kalangan sahabat ni masa Umar ni, kita tak ada banyak lagi. Fa idzan nasu, maka tiba-tibanya manusia tu auza'un, iaitu manusia tu auza' ni mana jamaat, beberapa jemaah mutafarriqun yang berlain ni. Makna kata mungkuk tu kukuk ni, makna kata pakat-pakat duk pasal kumpul gitu. Fayusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajulu fayusalli bi salatihi raht. Ada orang hak biasa semaya sore, semaya tarawih tu semaya sore. Ada hak biasa sore semaya sore jadi tu imam, batu ada orang ikut rah, makna kata orang ambil pada 3 sehingga 9. Duk le belakang tu 6 orang, 7 orang, 5 orang, 4 orang, kata gitulah. Tu dia. Lalu faqala Umar, maka berkatalah Umar ni kata tu royak, seolah tu dia royak kepada Abdurrahman ana Abd Al-Qari tu. Dia royak pada orang haki sekali dengan dia tu lah. Inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal. Sesungguhnya aku ni nampak aku nampak lah, seolah kata dia duk royak kepada Abdurrahman tu, kalau aku nampak hak molek ni, seolah gitu bahasa kita. Kalau kita hipung puak-puak ni di atas qari yang satu, makna kata tak imam jadi seorang pada, betul hak lain jadi pengikut belaka. Fakana lakana amsal, hak ni lebih molek dia kata. Hak ni lagu ni kau nampak molek dia kata. Umar dia kata ni ada hak sebab Umar ni khulafa' rasyidun. Sebab Nabi tu wi hak kepada dia, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin.
Umar ni adalah Nabi kata iqtadu allazaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Tu hadis yang sabit pada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kita jangan buat pandai-pandai, kita tak boleh. Nah, sahabat ni tak apa, dia dapat orang panggil tauqi', dapat izin ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak buat apa hak Nabi itu redha. Tu dia. Ya rakyat kepada Abdul Rahman. Dia kata, kalau kita buat jadi seorang tu iman, nampak tak selerak sangat, nampak molek. Ni nak ayat kata, Umar mari hipung kelik semula sebagaimana Nabi buat tu. Contoh tu ada dah. Cuma Nabi tinggal kerana takut di fardu. Tu ya. Bukan sahabat malah. Bukan. Tu. Thumma azama fajama'a ala Ubay bin Ka'b. Kama dia putuskan hati, maka dia hipungkan retah turun sebab dia ada kuasa, dia khalifah. Retah turun kata semaya belakang tu email nama Ubay bin Ka'b. Tu tak Ubay bin Ka'b. Ubay bin Ka'b ni orang baca suara sedap. Nah, orang baca makhraj kena, suara gagah. Kama dia tu datang ke semaya dengan cukup rukun dan syarat. Tu. Lepas daripada tu, Umar pun mari tengok pula. Tu Umar mari tengok pula. Mari tengok keradak hak dia buat ni, bukan makna kata kita suruh-suruh dengan mulut, tak ada. Tengok-tengok tu bukan sifat ketua. Nah, tu imam, tu khatib, tu bila. Nah, dan ahli jawatan masjid tu, kanak makan masjid tu, kena tengok ratik. Nah, kena tengok ratik rakyat kita lagu mana, terutama zaman kita ni. Masa penuh dengan wabak ni, penyakit pesing Allah Ta'ala coba ni kita kena buat kerja lah, kena tengok, kena gapo. Nah, jangan kita duk buat cuai lepas gitu, duk atas krisi saja, tak boleh. Lagu tu bukan sifat ketua. Thumma kharajtu ma'ahu laylata ukhra wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim. Ya Allah. Lepas daripada tu Abdul Rahman kata, aku pun keluar sekali lagi serta dengan Sayyidina Umar, malih hak lain pula lah. Nah, malih rancang tu malih lain, malih hak jadi muga kerja hak Umar suruh ni malih lain pula. Sedangkan manusia itu duk semaya belakang seorang nama Imam Ubay bin Ka'b. Tu dia. Lalu Umar pun tengoklah akan itu, akan apa? Akan itu perbuatan tu yang dibuatkan oleh para rakyat makmum hak duk bawah kereta Sayyidina Umar ni. Lalu Umar kata ni'matul bid'atu hadhihi. Mana sebaik-baik rangka ini. Rangka apa di sini? Iaitu rangka lughawi, bukan rangka syar'i. Awak apa boleh kata gini? Moga sebab kata contoh tauladan ada. Dia royak kata contoh tauladan ada dalam hadis Aisyah. Nah, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nah, radhiyallahu anha ajalah tu, tengok situ cukup pi dah lah. Memadai dah tengok situ tu. Makna kata bukan rangka syar'i sebagaimana dok sengka setengah-setengah daripada orang bukan nah. Umar tak pernah buat rangka syar'i dalam hidup dia. Nah, dia tak mau sama sekali. Tu dia baik. Setelah daripada tu, setelah daripada kita tahu dah kata cara kita nak buat amal ibadat dalam bulan ning pada waktu malam tu, nak semaya malam tu macam mana, gitulah. Sebagaimana duk dengar tadi itulah, semaya di masjid, kemudian kita buat dengan cara berjamaah. Kerana apa? Boleh nak buat lagu tu kerana ada dalil yang terang, yang jelas daripada syarak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai dasar asal dalam masalah kita nak gantung tentang amalan kita. Tu dia. Faham tu nah. Tu dia. Baik. Kemudian duk jadi kelang kabut, kita pun tak ada nak kok mana. Nah, tetapi nak royak sebagai ilmu pengetahuan. Berapakah bilangi rakaat kita nak semaya hak zaman Umar, zaman Rasul tu setara mana, lagu mana. Sini tepat hak kita nak tengok sebagai ilmu.
Bukan kita nak jadi apa nama kerah perut gitu. Nah, tak setuju gitu, tak setuju gini dak. Kita nak jadikan amalan kita di atas dasar ilmu, pengetahuan yang dapat daripada Allah Ta'ala dan Rasul, mengikut apa yang dijelaskan, dibawa datangkan oleh para warasatul anbiya di kalangan ulama-ulama al-Islam kita. Tu berapa tu bilangnya tak ada gapo sebenarnya. Akan tetapi nak tahu kata hak asal tu lagu mana. Tu ya. Hak asal tu macam mana hak asal zaman Nabi, zaman sahabat, hak buat kerja tu lagu mana, setara mana. Supaya nak kita tahu pada asal. Salah kan kita nak tahu hak asal? Tak salah. Patuh ada royak mari ulama tu lah ada royak kita nak ambil ilmu mana. Kalau tak dengar ulama tak gitu kah? Ni nak kita faham jadi jelas pada orang Taning, orang Malaysia, orang mana ni. Nak kata duk royak mari gitu, royak mari gini ni bukan duk royak ambil dak kocek kita. Setengah-setengah moh duk royak ambil mana tak song ulama tak tahu. Duk royak ni hak ulama dah lah. Allah, apanya jadi apa nama. Nak jadi tak leh nak pakai ilmu pengetahuan sungguh. Nak duk pesen tepat tulah. Bukan jaga lagu tu. Kita ni umat hak maju, umat Islam ni ia kena terima benda hak benar. Jangan kita pesen kata duk kerah cara kita. Nampak tak boleh lagu tu. Cara Islam kita ni ia nak kepada kemajuan. Maju dengan apa? Maju dengan ilmu pengetahuan. Bukan maju pesen kerah perut. Bukan. Kita nak tahu hak asal lagu mana, cara mari lagu mana. Kau dah tu ni dok murih dah. Orang tanya tadi asal usul manusia daripada gapo? Kita pun royak daripada tu ada gini daripada tanah. Marah. Tak kena lagu tu. Tak kena lagu tu. Nak tahu kata asal lagu mana, zaman ni, zaman Nabi ni, zaman sahabat ni macam mana. Mengikut ilmu pengetahuan tu macam mana. Baik. Kerana kita nak tahu di sini ni supaya nak menyelesai masalah ni. Kita tak say gapo orang kata tak say jadi buku dengan orang ni. Apabila kita tahu, kita buat mengikuti ilmu, sebab ilmu tu imam. Kita ni makmum, orang ni makmum. Ilmu tu imam. Sebab tu kena ada ilmu dulu sebelum daripada kita nak buat amal. Ini makna kata ittifaq ulama. Tak ada pihak khilaf. Babul al-ilm qabla al-qawli wa amal. Ilmu belum daripada kita nak kecek, nak bincang dan nak buat amal. Ilmu duk depan. Kalau siapa dia jadi amalan, perkataan, jadi imam, ilmu duk lihat belakang, makna kata akah. Makna kata bukan orang hak dikandaki dalam agama dak bukan. Tu. Bilangnya kita nak semaya waktu malam ni lepas daripada semaya Isya tu bilangnya banyak mana rakaat hak zaman ni macam mana. Patu hak kita duk buat tu bergantung kok mana. Kita faham ambil tahu. Supaya nak kita tu jadi selesai masalah. Jadi ikhtalafan nas. Perselisihan manusia. Manusia ni mana ulama lah. Ulama Islam tu ada selisih. Tak ada kata ajma'an nas. Tak. Bukan mana ijma' ulama. Sini apabila ada khilaf di sini ni, makna kata boleh kita tu rasa boleh nyawa. Tu kalau ijma', kalau mukhalafah ijma' kan tak sah lalu dah. Tu. Lagu mana dia kata? Berselisih para ulama pada nak menentukan rakaat semaya. Pada nak menentukan rakaat semaya. Semaya ke apa? Semaya tarawih itulah. Tu dia. Lepas tu lafaz at-tarawih sendiri tu. Lafaz at-tarawih sendiri tu datang masa mana? Tak ada zaman Nabi. Dan tak ada zaman sahabat. Ada zaman atba'it tabi'in. Tu zaman tu. Zaman Atha ibni Abi Rabah, zaman Abdul Malik ibni Abdul Aziz ibni Juraij. Tu zaman-zaman tu baru datang at-tarawih. Zaman tu tak ada lagi lah. Tapi kita duk keceknya dengan uruh tepat kita duk kenal tu
Tu makna at-tarawih ni istilah Kamadiyah nah. Ni istilah Kamadiyah. Kalau kita buat kajian sungguh je senang. Tak ada gapo kali nak pakai hak mana, nak buat cara mana. Atas kita ada suka dan kuasa. Sudah, tak ada apa. Boleh ni majlis kita dasar kita balas ni. Tapi kita nak tengok ilmu pengetahuan ni macam mana sini ni. Ia kata dan pendapat yang muwafaqah dengan contoh tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak contoh tauladan hak Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, innaha 8 raka'atin dunal witr. Makna kata 8 rakaat bukan tak masuk witir. Makna semaya waktu malam zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan zaman sahabat dulu dengan dalil yang jelas dan terang dan sahih daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perbuatannya, iaitu 8 rakaat tak masuknya witir. Nampak tu dah? Kerana hadis yang tegah molek di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dan berkatanya Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ia kata hadza ma'a kauniha a'lama bihalin nabi sallallahu alaihi wasallam lailan min ghairiha. Ia katakan Aisyah royak lagu mana? Ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan. Tidaklah didapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tambah tambah semaya ni di dalam bulan Ramadan ataupun lain daripada Ramadan di atas 11 rakaat. Mana kata 8 kemudian witir 3. Tak ada tambah. Dalam Ramadan ataupun luar pada Ramadan tak ada tambah. Maka Aisyah royak sendiri, takut Nabi masuk semaya dalam rumah kan. Nah, tak semaya masjid dapat orang boleh jadi semaya di rumah. Ni hadis Aisyah dah royak. Aisyah duduk masjid ke duduk dalam rumah? Dengan logik akal duduk dalam rumah. Lepas tu Aisyah ni kecek bahang tak bahang sebagai isteri Nabi SAW. Kalau dia bahang, makna Nabi ni tak tarbiyah lah isteri dia. Salah. Nampak tu tak? Ini dengan cara logik akal gitu. Kemudian Aisyah ni royak, tak ada hadis lain duk mari mu'aradah. Gapo mu'aradah? Mari duk membantahkan akan ini hadis ni. Hadis yang kita dengar tadi tu. Sebab itulah Hafiz katakan tadi, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Fathil Bari, ia kata hadza ma'a kauniha a'lama bihalin Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan min ghairiha. Makna kata Aisyah ni lebih tahu keadaan Nabi dia waktu malam lain daripada orang lain daripada dia ni, tak lebih tahu pada dia. Makna kata hak lebih tahu tu iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Banyak 11 rakaat sekali dengan witir. Banyak tu hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak sahih. Maka Islam kita ni nak akad hadis sahih dulu daripada hadis dhaif. Kalau kata ada di sana hadis dhaif yang menunjuk kata Nabi semaya banyak lebih daripada 11, maka hadis sahih kita kena mendahului di atas hadis dhaif. Kalau kita nak amal dengan hadis dhaif juga, tak mengapa, boleh. Kita nak amal dengan hadis dhaif, tak apa. Tapi jangan royak kata hadis dhaif itu berharga lebih daripada hadis sahih, tak boleh lagu tu. Bagaimana nak royak kata anak murid tadi itu mulia dan agung dan lebih reti daripada tok guru? Macam mana kita nak terima? Pasti kena anak murid dan anak murid dan orang orang jadi anak murid tu lebih bawah pangkat dia daripada guru. Gitu cara faham. Bukan makna kata kita nak royak kata hai ada di sana hadis dhaif. Nah, kita nak amal dengan hadis dhaif. Okey, tak ada apa kita nak amal dengan hadis dhaif. Tafaddal, tak ada masalah. Tapi jangan sama sekali royak atas hadis dhaif ni lebih kuat lagi dalil daripada hadis sahih. Tak kena buat kerja lagu tu. Kalau kena, mana darajat dan martabat tok guru bawah daripada anak murid, kita boleh terima tak? Kalau kita tak boleh nak terima sini, sana pun ahli ilmu tak boleh terima. Tu cara nak faham. Nampak tak tu? Ni cara kita nak faham. Lepas tu tak sedap akal lah. Kalau nak royak kata hadis dhaif ni lebih daripada hadis sahih. Walaupun tak hurai lagu tu, tengok pada isi pengertian. Terkadang ia tak royak dengan lisanul maqal, ia tak royak dengan cakap tapi perbuatan je ledah.
Nak membesarkan, nak mengagungkan hadis yang dhaif lebih daripada hadis yang sahih. Ini masalah. Masalah besar. Sebab itulah orang Fatani kita, orang Melayu kita jadi mundur. Sebab apa? Sebab akad benda tak kena. Hadis dhaif dia duduk bawah darajat daripada hadis sahih. Hak ni sesahih-sahih hadis ni Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Imam mana-mana tengoklah, Imam Nawawi, Imam Sakhawi, Imam Sayuti, gininglah kalau dalam masalah hadisnya. Tapi masalah kita nak mari pakai, aku berasa kata aku boleh amal sekadar hadis dhaif. Tak apa. Aku tak kuasa imam aku nak amal hadis sahih. Tak apa, boleh, tak ada siapa. Nampak tu dah duduk situ ya. Kita buka ni nama nak amal lagu mana tak ada masalah. Tak ada nak katuk jalan kali. Nampak tu dah. Tapi nak ayat kata zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat kerja ni. Nampak tu tak? Tu dia. Sebab tu jangan kita duk pergi buat masalah. Benda tak ada masalah, kita buat masalah. Tak boleh lawaklah tu. Dan sesungguhnya muwafaqah akan Aisyah radhiyallahu anha ni oleh Jabir anak Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir sendiri, Jabir anak Abdullah ni sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban dan At-Tabarani di dalam kitab Mu'jam As-Saghir dengan sanad yang hasan, dan Imam Ibn Nas di dalam kitab Qiyamil Lail dengan sanad yang hasan. Jabir katakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma, bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma uhya bin nas lailata fi Ramadan salla 8 raka'atin wa autara. Makna kata tak kala Nabi itu berdirikan semaya dengan manusia di dalam waktu di dalam waktu malam daripada malam bulan Ramadan. Maka kita reti dah kata Nabi semaya berapa dalam bulan Ramadan ni? Semaya malam, iaitu semaya tarawih ni. Tu nak panggil qiyam Ramadan ke, nak panggil solatut tarawih ke, masalah tak ada jadi berat mana kita nak guna. Nampak tu tak? Tu nak kita faham. Jangan kita duk tawahum kata kalau gitu Nabi tak ada semaya tarawih. Sebab tarawih kena berhenti 3 kali alal aqal sekurang-kurangnya. Kalau tak 3 kali tak leh tak jadi tarawih, maka Nabi tak ada semaya tarawih. Apa dia awak contoh masalah ni? Kalulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada buat contoh dalam ini masalah, apa bagaimana Tuhan nak kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi belagu habis dengan ayat Quran, belagu habis dengan apa nama cara jadi berjalankan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nabi semayanya ana Jabir ayat 8 rakaat, kemudian Nabi itu witir. Tu nampak tu tak? Ni dok royak kata hak lapai ni kaum baru, kaum muda, fikir jahat begitu gini. Dak, bukan lagu tu. Ni hadis Nabi, bukan hadis Wahabi. Nampak tu tak? Tu dia, tukar dah tu. Nah, sebab apa? Sebab beku cara memikir. Maaf nana. Beku cara memikir. Luar tak pernah pergi tengok langit lagu mana, tak pernah duk sekadar tempat kita. Lepas tu duk pak mazhab. Ya Allah, apanya zalim ke diri gitu lalu. Tak kena lagu tu. Nah, tak kena cara mikir lagu tu. Duk royak kau orang awak nak sesat ke apa nama. Lepas tu Nabi Muhammad tak sesat buat 8 rakaat ni. Aisyah duk royak ni terbahung ke macam mana? Pas Bukhari duk tanda hadis ni hadis apa? Hadis sahih ke bukan hadis sahih? Tengok Nabi tak ada royak kata semaya tarawih. Kalau gitu piye awak cerita semaya tarawih? Cuba tanya. Tanya diri kita, pria awak cerita semaya tarawih. Sayyidina Umar awaknya ana? Nanti tengok Sayyidina Umar awaknya ana. Dalam hadis yang sabit daripada baginda, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Umar ni awaknya mana? Kita tengok. Gi dengan ilmu Jangan duk gi dengan keras perut gitu. Nampak tu tak? Tak usah gi lah dengan cara keras perut. Duk gi buat apa dengan cara keras perut? Ada beda. Keras perut ni tak benar. Tak benar dengan kebenaran. Keras perut ni sifat orang apa sing apa nama nu kurih dulu. Nah, sifat keras perut tu orang kurih. Kita orang Islam ni kena lembut hati, kena buka nak terima. Pasti kita nak buat lebih pada ni tok guru. Awak tak ada apa. Amo tak ada nak sekat sikit habuk. Tok guru kita pun tak ada nak sekat. Tapi bacalah Quran juzuk besar. Nampak tu tak? Ni
Rakaat yang kedua kul huwallah, bukan nak menganying, akan tetapi nak ayat tukar katik tu cara tu. Zaman dulu tak ada orang hafiz, tak apalah. Zaman lah ni orang hafiz ramai. Penuh negeri orang hafiz Quran ni, hak ingat Quran lah dada ni. Ya Allah. Pada duit hak duk kutik tiap-tiap hari Jumaat tu duk ke mana? Tok email duk pergi bubuh kocek siapa? Apa tak ambil mari bantu nak semaya tarawih belakang tok email hak baca Quran besar ni buat apa? Nak buat 20 tafadhal boleh buat. Tapi baca Quran hak besar. Boleh semuka ke apa nama serakaat tu molek. Ai tok email tak gerak ketal lutut hak buat setengah muka. Nampak tak? Tapi biasanya kata duk biasa duk opak tulah tu. Ai tak boleh lah kul huwallah ni. Ia tak dilusul-lusul Quran. Nah, apa nama dia salah baca sekali tu apa nama pahala dia ganjaran dia tu 1/3 daripada Quran. Seolah kata baca Quran 75% dah. Hak tu kira pada ganjaran, tapi kalau nak kira syariat, nak kira isi kandungnya, kita kena dengar belaka Quran. Takkan nak baca hak tu semua Quran tu waktu orang 30 juzuk, bukanlah waktu orang kul huwallah hanya satu daripada surah. Tak faham lagu tu. Nampak tu tak? Nak kita faham sini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam royak dah. Nah, dengan cara hak jelas hak amba tolong nyata di sini. Tu hak Nabi alaihi salatu wassalam. Pak Sayyidina Umar lagu mana? Muka Sayyidina Umar ke orang hak bangunkan sunnah Nabi, sebab tu puak-puak Ar-Rafidhi tak semaya tarawih. Sebab apa dia kata sunnatu Umariyah dia kata. Bukan sunnatu Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allah. Puak mana? Puak Majus. Puak dok kok Iran, kok mana ni dia tak semaya tarawih. Dia kata hak ni hak Umar. Bukan hak Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kena. Hak Umar ni Umar bangun hak pia, hak Nabi tu lah hak mana lagi. Nampak tak tu? Walamma dan tak kala membangunkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu hadhihi sunnata jama'an nas ala 11 raka'atan wafqan li sunnati sahihah kama rawahu Malik. Juga dia kata tak kala Sayyidina Umar ni bangun akan ini sunnah, maka dia hipungkan sunnah ni mana jalan ni dah. Jalan ni hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu mana sunnah. Ni takutlah sunnah, takut sunnah kaum baru tak gatu tak gani. Kalau kita bet dengar kita ngaji hukum akal ke, kita guna akal kita wi molek dengar jadi jelas molek. Jangan pakai orang dalam arti kata orang nak heret kita tak tahu kok mana, tak ada masalah. Nah, tak ada masalah. Tu tak ada masalah dah. Ya hipung manusia di atas 11 rakaatan. Allahu akbar. Umar pun bangun semaya, bangun sunnah ni 11 rakaat juga. Kerana apa Umar buat lagu tu? Kerana nak muwafaqah dengan sunnah Nabi yang sabit daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Cukup lekat hak Umar buat. Padahal dengar kata Umar buat 20, ambil dana. Lagi kita nak tengok. Lagi hak mari kita nak tengok. Hak ni lapeh. Sayyidina Umar bangun lapeh. Pia raya Imam Malik. Imam Malik ni aling tak? Kalau tak aling tak boleh jadi tok guru Imam Syafi'i. Nah, kalau tak aling Imam Malik tak boleh jadi tok guru Imam Syafi'i. Patut Imam Syafi'i ni aling ke tak? Aling. Apa? Ya raya di mana? Dalam kitab Muwatta dia. Gitu. Dalam kitab Muwatta. Kitab Muwatta tu Imam Syafi'i hafal buih mulut-mulut ingat doleh dada. Tu dia. Sebab apa? Sebab Imam Syafi'i ni agungkan hadis. Imam Malik pun agungkan hadis, tak agungkan ilmu kalam. Nampak tu tak? Sebablah hati mereka tu cerah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patu riwayat ni sahih ke tak? Sahih. Sahih riwayat. Pia riwayat daripada jalannya Muhammad dengan Malik. Umat Islam, umat Melayu kita dengan Malik. Ni ilmu pengetahuan ni dengan molek, dengar supaya nak kita tu jadi jelas dalam masalah kita nak buat amal. Daripada jalan ni, ambil hadis ni pada jalan ni Muhammad anak Yusuf anak Sa'ib daripada anak Yazid. Annahu qal Sa'ib ibn Yazid tadi itu kata kan? Kata lagu mana? Tok guru kata Amara Umar bin Khattab Ubay ibn Ka'b wa Tamim ad-Dari ay yaquma lin-nas bi 11 raka'atan. Ya Allah.
Sayyidina Umar suruhnya Ubay ibn Ka'ab dan Tamim Ad-Dari bahawa jadi tu imam bagi manusia dengan 11 rakaat. Pia raya hadis ni imam Malik. Herak gitu. Tu dia. Habis situ. Dan dia baca setara mana? Baca banyak mana? Ni. Baca banyak mana? Waqad kana al-qari yaqra bi mi apa? Waqad kana waqad kana al-qari yaqra'u bi mi'ina hatta kunna na'tamidu 'ala al-'asa min tulil qiyam wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajri. Ya Allah, nyatanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan sesungguhnya adalah qari itu pia Ubay bin Ka'ab dengan Tamim tu tukar gilir lah. Ia baca beratus ayat. Sehingga puak kita ni Sa'ib duk royak ni Ibn Yazid tu, ia kata puak kita ni bergantung di atas tukar nah. Sebab apa? Sebab panjang semaya. Dan tidak kita sudah semaya tu malaikat dekat dengan waktu nak bayarnya fajar sadiq nak naik dah. Maka ning dalil nak ayat kata sahabat semaya dengan Nabi tu lapar, lepas tu dia klik giwak pula di rumah. Nak dah bila ni ayat dengan cara nyata ni fi furu'il fajri ai qubail fajr, dekat dengan waktu nak makan waktu nak semaya subuh. Waktu tu sahabat makan sahur kan. Pas nak pergi semaya pula 12 rakaat nak cukup tu gak. Allahu akbar, nak ambil masa mana? Ni akal cuba kita kira ni dalil. Pak kenapakah kebanyakan ulama tu dia tak ada ambil hadis ni wak dalil? Nak ayat tak ulama tu ya siablah kepada kita nak buat jadi kita tu buka cara mikir, tak ada gapo. Nak buat ni ya nyanyi kepada umat ni buat mudah-mudah. Pas diri ulama sendiri hanya buat amal dia buat ni. Ya nak mudah kepada ummah lain, ya nak buat amal lain, tu sikap ulama. Allah, ni nak kita faham molek nah. Nak kita faham jadi molek, tak sah pedayalah kata sahabat klik semaya pula. Gitu lagi ni. Nak ambil masa di mana? Nak pergi ambil. Nah, nak pergi semaya pula 12 rakaat tu nak cukup tu sebagaimana kita nak. Kalau buat 8 ni bukan tarawih, tak sah lah begitulah begini dah ya Allah. Ni umat kita ni. Sebab apa? Sebab duk turut turut jinjak langkah. Nah, orang yang tidaknya cukup ilmu pengetahuan daripada Allah Ta'ala dan Rasul gitu. Jadi hak mudah tu jadi payah. Jadi hak luah tu jadi sepik. Jadi hak rahmat tu jadi azab. Yalah. Nampak tu dah? Tok guru kita ni dia tak boleh belaka cuma ting di Quran tu. Nah, berat di Quran tu. Tu dia. Itu riwayat yang sahih daripada riwayat Imam Malik daripada jalannya Muhammad ibn Yusuf anak Sa'ib anak Yazid. Dia kata Umar ni suruh buat 11 rakaat. Suruh suruh Ubay ibn Ka'ab dengan Tamim Ad-Dari buat 11 rakaat sekali dengan witir. Maka ada seorang daripada riwayat ulama juga dia. Riwayat kata suruh buat 20. Ni nak ayat tak ada bukan tak ada, bukan nak teratuk dak. Hak kata 20 kata cik tak ada langsung hak 8. Allahu akbar. Dak Umar suruh buat 8. Riwayatlah kepada masyarakat, patuhi masyarakat pilih ya. Jangan kata Allah, kalau 8 ni mana kata tak turut orang tua. 8 ni bukan terawih. 8 ni orang malah wa amma. 8 ni buat pahal salah. 8 ni wahabi. Ya Allah, bukan lagu tu. Kalau lah 8 ni Wahbi, Imam Malik ni kepala Wahbi besar sekali kan. Sebab royak hadis 8 rakaat ni. Nampak tu? Tak kuasa kita nak sapuh tu baik. Nah, dalam kitab Muwatta Imam Malik tu dak. Saya kecek lagu ni supaya nak pandai ya. Nah, orang-orang hak teruk-teruk tu, kalau orang hak pesing kata bijak sana dah tak kena kata dah lagu ni. Tak kena kecek dah lagu ni, yerti faham dah. Ada hak royak kata Umar suruh buat 20. Pia royak. Nama seorang ulama Yazid ibn Khasifah. Yazid anak Khasifah. Tak nama molek orang mengaji tu. Anak nama apa? Nama seorang
ulama riwayat hadis Yazid ibn Khasifah. Tu dia kata bi'ishrina raka'atan, 20 rakaat. Lalu ulama hukum kata wa hadhihi hiya riwayatun syazah. Kerana iaitu ini riwayat ni orang panggil riwayat yang syaz. Apa riwayat yang syaz? Kita ni orang ngaji belaka, ketua-tok guru kita mengaji belaka. Syarat nak boleh jadikan hadis sahih tu ada 5 syarat. Salah satu, jangan orang yang sahih ataupun orang yang pesing kata tak ada lah apa nama orang yang siqah, tetapi ia riwayat mukhalafah riwayat dia dengan orang lebih siqah daripada dia. Kalau rupa tu baik lagu tu, hadis tu baik jadi syaz. Kalau lah orang dhaif riwayat mukhalafah dengan orang lebih siqah daripada dia, hadis tu baik jadi mungkar. Hak tu ijma' ulama. Ulama mustalah gitulah yang mengajar. Gilah nak mengaji di negara mana pun gitu yang mengajar. Sebab masalah ni masalah masalah satu, tak ada dua. Nampak tu tak? Maka hukum oleh ulama yang kata riwayat ni riwayat syaz. Hawak apa? Kerana Muhammad ibn Yusuf, kita dengar riwayat Muwatta tadi tu, lebih siqah daripada Yazid ibn Khasifah. Yazid ibn Khasifah ni dia duk sekadar siqah. Nah, tetapi ia riwayat jadi mukhalafah, menyalahi dengan riwayat dia Muhammad ibn Yusuf Muhammad ibn Yusuf. Ya dari mukhalafah hak tu. Maka Muhammad ibn Yusuf lebih thiqah daripada Yazid ibn Khasifah. Ni pia katalah ni. Gi tengok dalam kitab terjemah semua. Kitab Tahzib Tahzib ke, kitab Taqrib Tahzib ke, kitab Al-Kashif ke. Ya, kitab berapa lagi Tahzibul Kamal ke, hak menterjemahkan rawi-rawi hak riwayat hadis ni ulama kata lagu mana. Tengok. Ni cara kita nak terima hadis daripada para ulama. Pak tahu mai lagu mana kata dia syaz, ulama duk riwayat. Ulama duk riwayat hak ni lebih siqah pada hak ni lebih hak ni bawah sikit. Ulama lah duk riwayat, bukan kata sendiri. Tu. Maka tak boleh nak pergi kata juga kata ini apa panggil ziyadatus siqah. Tak boleh nak kata. Nah, ziyadatus siqah tak boleh kita nak kata. Dalam ilmu mustalahil hadis ada di sana apa panggil ziyadatus siqah. Ziyadatus siqah makna kata orang yang siqah tapi wari perkataan yang masuk di dalam hadis tadi itu diterima, tetapi sini nak kata ziyadatus siqah tak boleh. Hawak apa? Kerana ziyadatus siqah tak berlaku sama sekali kalau dia mukhalafah. Hak ni dia mukhalafah. Kalau ziyadatus siqah dia kena muwafaqah. Tu cara hak ulama kita nak terima hadis Nabi alaihi salam. Tu tak? Tu dia nak kita sebagaimana sebut ini masalah ni. Masalah ziyadatus siqah ni dalam kitab Fathul Mughis bagi Saqawi dan Mahasinul Istilah bagi Al-Bulqini dan Kifayah bagi Khatib Al-Baghdadi dan lain-lainnya. Itu maknanya. Maka kalau kita tanggung fardu kata sah riwayat Yazid anak gapo saat ni? Yazid anak Khasifah. Tadi tu kita kata sah. Maka riwayat ni panggil riwayat hadisul fi'l. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad ibn Yusuf orang panggil hadisul qawli. Hadisul qawli dengan hadisul fi'li, hak mana dalam ilmu usul fiqh kita nak mendahului? Pasti hadis qawli di atas hadis fi'li. Kalau pergi balik ilmu usul fiqh pokok tu juga. Mana tak nak lari tak lepas daripada apa? Daripada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Malik muqaddam di atas riwayat Yazid ibni Khasifah. Tu nak kita faham. Yazid ni riwayat mana? Riwayat di dalam kitab nama Al-Musannaf bagi Abdul Razzaq As-San'ani. Ia kata daripada Daud anak Qais dan lain daripadanya daripada Muhammad ibn Yusuf daripada Sa'ib anak Yazid bahawa sesungguhnya Sayyidina Umar tu hipungnya manusia di dalam bulan Ramadan di atas Ubay ibn Ka'b dan Tamim Ad-Dari ala 21 rakaah yaqra'una bimi'in wa yansarifu 'inda furu'i al-fajri. Ia kata Umar ni hipung manusia di dalam bulan puasa dalam bulan Ramadan ni
semaya belakang Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari di atas 21 rakaat baca beratus ayat lah, tak yang sarif, mana tak sudah semaya itu malaikat dekat dengan semaya subuh. Maka riwayat hak diriwayatkan oleh Abdul Razzaq ni menyalahi riwayat yang ada di dalam Muwatta Imam Malik. Tepat hak jadi muskilah iaitu dua orang, iaitu Muhammad ibnu Yusuf dengan Yazid ibni Khasifah. Maka ulama pergi periksa tengok, moga kata hak ni kata 20, hak ni kata 8, hak ni kata 11, kok mana? Pasti kita kena tarjihkan di antara dua ni. Maka ulama pergi tengok kata didapati Yazid tu mukhalafah ghayat terhadap hadis yang diwarikan dibawa datang oleh Muhammad ibn Yusuf. Maka di antara dua ni ulama timbang tengok hak mana lebih siqah. Maka didapati kata Muhammad ibn Yusuf tu lebih siqah daripada Yazid ibn Khasifah. Maka hadis ni tubik natijah kata syaz, riwayat bi 20 rakaah ni syaz. Tu dia cara ngaji. Lepas tu demo kata tak puas hati nak bahas mula, tafadhal, tak ada apa. Bahas mula tak ada apa, cuba wari ke muka dengan ilmu. Jangan wari bengau, gila, tak sempurna, sesak, seru wari hatu. Hatu panggil wah ngata untuk pesan kata puak dhaif nak main, tak sah. Nak ahli ilmu waktu baik ilmu 1 2 3 kacing gini sebab ni waktu baik. Nah, sebab orang ada dengar dalam udara ni bukan satu lapis sepangkat, ada orang erti, ada orang mengaji. Lepas tu orang tak ada, orang awam, orang hak biasa kata boleh nak buat amal saja orang apa nama, tanya orang ngaji tak ada apa, ya hurai boleh. Tu cara kita nak tukarnya masalah ilmu. Baik tu dah? Baik, habis itu. Maka ini riwayat dalam musannaf ni mukhalafah, menyalahi apa yang dikeluarkan oleh Imam Malik daripada Muhammad ibni anak Yusuf, daripada Sa'id anak Yazid. Maka zahir riwayat Abdul Razzaq ni sahih. Nah, maka jami' rijal thiqat, zahir tu lagu tu lah, sebab dia thiqah kan, itu Yazid bin Khasifah tu. Akan tetapi dia dia menyalahi orang yang lebih thiqah daripada dia. Itu satu daripada ilmu pengetahuan yang kita kena ambil tahu. Yang kedua, terkadang berhujah setengah-setengah daripada ulama dengan ini riwayat. Ini riwayat mana? Riwayat hak diriwayatkan oleh Abdul Razzaq As-San'ani ni dalam kitab musannaf ni. Dia saya kata hadis Muhammad anak Yusuf tu muttarib. Ni banyak kita ada dengar muttarib. Muttarib mana hadis gonye. Hadis kita tak boleh nak buat apa nama, tak boleh kita nak buat pegang muttarib. Banyak doa muttarib. Tu dia. Supaya apa? Supaya nak buat juga 20 rakaat. Dalam arti kata nak takdimkan, nak mendahului hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq As-San'ani melalui Yazid ibn Khasifah di atas riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Malik melalui Muhammad ibn Yusuf. Tu dia yang nak buat juga, nak juga lagu tu. Seolah kata nak ambil riwayat syazah ni mendahului riwayat sahih. Seolah kata nak mendahului hadis dhaif di atas hadis dhaif. Lalu dia kata hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik melalui Muhammad anak Yusuf tu hadis muttarib. Hadis yang gonye. Atau hadis gonye. Maka nak jawab di sini kata, dak, ini sengka alasan yang tidak boleh terima oleh ahli ilmu. Hawak apa? Kerana hadis muttarib ni iaitu hadis yang diriwayatkan daripada rawi yang sorang 2 kali ataupun 3 kali. Rawi sorang, riwayat 2 ataupun 3. 2 ataupun 3 macam mana? Makna kata dia riwayat dalam kitab ni sekali sini. Lagu ni orang tular juga riwayat dalam kitab tular tempat lain gini. Lepas tu dalam kitab lain gini. Makna kata 3 kali ataupun 2 kali tu ia belawai gi mari. Dengan tidak ada boleh kita nak tarjih. Dengan kita tak boleh kata nak berat hak mana so. Itu rupa hadis muttarib. Adapun ini syarat nak jadi hadis muttarib itu pada hadis Muhammad ibn Yusuf ni hak diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta ni dia lebih rajah daripada riwayat Abdul Razzaq. Sebab apa? Sebab Muhammad ibn Yusuf tadi itu lebih thiqah daripada Yazid ibn Khasifah.
Tu orang ngaji mustalah yang pergi kat tu. Tu tepat hak kita nak kacing tu. Kita nak pakah hadis mana tu. Duduk sini. Bukan kerah peruh apa bukan lagu tu. Faham tu tak? Tu dia. Maka kita nak uwi alasan kata apa yang kita mendahului gini ni dengan ini fardu ain ini. Nah, selamatnya kalau kita fardu kata selamatnya sanad yang diriwayatkan oleh Abdul Razak daripada apa hak tersebut tadi, akan tetapi urusan hak kita kecek mari tu menyalahi. Kalau fardu kata riwayat Abdul Razak ni lebih gagah, lebih kukuh, lebih teguh daripada riwayat hak Imam Malik. Kata gitu fardu kata. Kita nak jawab kata dak ya gini. Lagu mana? Mereka yang meriwayatkan musannaf daripada Abdul Razak itu bukan seorang. Salah seorang daripada orang-orang musannaf Abdul Razak ni, masalah ilmu sikit ni, berat sikit ni, iaitu Ishaq ibni Ibrahim, anak Ibrahim ibn Abbad Ad-Dabari. Salah seorang daripada orang hak royak hadis Abdul Razak melalui di seorang ulama nama Ibrahim, Ishaq ibni Ibrahim, anak Abbad Ad-Dabari. Tu. Hak ni hak riwayat apa nama ni? Riwayat Abdul Razak melalui tok guru ni. Yang kedua, hadis ni daripada riwayat Ad-Dabari daripada Abdul Razak, maka dialah Ad-Dabari inilah yang royakkan hadis sakut paut dengan urusan Ramadan. Sakut paut dengan puasa, sakut paut dengan urusan bulan puasa ni ia hak royak. Maka Ad-Dabari ni dia dengar hadis daripada Abdul Razak ni, umurnya mana? Tahu pagi tu lalu, umurnya mana? Umur 7 tahun. Dengar. Dia dengarkan hadis ni daripada Abdul Razak 7 tahun. Pas budak 7 tahun ni, kalau kita nak kira mari ni, dia adalah sah tak bagi dia nak silap. Sah tak bagi dia nak jadi terlupa, nak gitu, nak gini. Tu yang diihtimalkan oleh ulama. Yang keseterusnya, tidaklah didapati Ad-Dabari ni iaitu sahibul hadis walam yakun min rijali hadha sya'n. Bukanlah Ad-Dabari ni dikajikan oleh ulama piyah kata lagu ni. Lama kata amwa kata dak Az-Zahabi dalam kitab Mizan I'tidal. Az-Zahabi dalam kitab Mizan Al-I'tidal kata-kata Ad-Dabari ni bukanlah ahli hadis yang duk carakan hadis riwayatan. Bahkan ia dirayatan, ya riwayat. Nampak tak? Ya riwayatul hadis. Tu nak kita faham. Sebab tu nak kira ayat kata hadis ni lebih gagah, lebih teguh daripada riwayat Imam Malik, tak boleh jadi. Nampak tu tak? Sebab berapa ulama yang duk mari periksa tengok. Dengan sebab itu banyak salah daripada riwayat dia daripada Abdul Razak, maka sesungguhnya telah meriwayatkan dia ni daripada Abdul Razak beberapa hadis yang munkar. Dan sesungguhnya telah menghimpun setengah daripada ulama akan kesalahan Ad-Dabari ni dan tashifat ni makna kata benda yang dia kecek tadi itu jadi ubah pada kata di dalam kitab musannaf adalah beberapa kitab sebagaimana Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala sebut di dalam kitab Mizan Al-I'tidal. Makna kata tak ada salah gapo lah balik Abdul Razak tu. Jadi orang royak hadis ni daripada Abdul Razak tadi itu namanya Ibrahim, nama Ishaq, anak Ibrahim, anak Abbad Ad-Dabari ni dialah jadi tepat ulama pergi periksa tengok kata ia jadi waktu beknya riwayat-riwayat yang jadi mungkar, riwayat yang syaz daripada musannaf Abdul Razak. Maka kalulah diperiksa oleh ulama sampai begini dah, maka kita pakailah riwayat sahih tu. Nampak je tak? Lepas kita nak juga riwayat ni, kita nak wah lagu ni sebab kita biasa lagu ni. Wah, tak ada apa. Tak ada apa, wah. Boleh, tak ada masalah. Semaya sudah. Nampak je tak? Tapi dia duk tuduh orang. Duk tuduh orang gitu, gini. Nampak tak tu? Orang semaya tak cukup 20 tak semaya terawih. Nabi sendiri pun tak semaya juga. Ada setengah-setengah. Siapa dia nak tengok jawab dengan cara detail, ada beberapa rakam yang saya buat. InsyaAllah nanti saya akan uruskan kepada orang duk bercara waktu baik semula dalam bulan puasa ni. Sebab teruk duk hurai Allah. Ngaji tak luah. Dalam arti kata tak biasa tengok suasana orang Arab duk lagu mana. Sebab duk sekadar tu Maka duk hukum kok orang ikut dah jadi punah habis orang.
Nah, nya panggil orang tak reti khawarij, tak khawarij, hak dia so je kena belaka gitu gini. Apabila kita tengok sungguh hak orang mengajar tu tuduh orang tu, hak tu yang kata kena belaka hak dia. Ya tak saya terima hak orang hak tu, hak tak saya terima. Hak ni kau ya tak boleh dua-dua. Nampak tu tak? Boleh dua-dua tapi ting di Quran. Fokus di Quran. Baca Quran kitab besar, baca Quran juzuk, baca Quran dengan cara tertib, hak tu hak nak. Bukan kok tu, bukan kok ni, tak salah dak royak lagu tu punah. Kita kau jatuh kata. Nampak tu tak? Kita nak buat hak kita, pesen kita, awak tak ada apa. Tapi tuduh orang jangan. Ni dak royak atau awak lapan tu, wah habis tak wah habis sesaklah khawarij jadidah lah berapa nama lah. Hak dak royak mari semua tu dia belaka, hak dak royak mari, bukan orang lain. Nampak? Salah dak royak lagu tu, royak apa? Nak royak perut bedah kita sendiri tu. Sebab tu jangan kita buat PA perangai lagu tu Tuhan marah. Nampak tu tak? Kain subai atas kepala, janggut di dada. Nampak? Boh cuming lagi, so lagi, tak kain atas bahu lagi. Kecek benda-benda lagu ni tak sepatut. Nampak tu tak? Orang pakat mengaji belakang lah ni bukan kita seorang hak lain. Tu. Tok Uri tak kata gitu, bukan kita seorang hak lain. Orang ngaji belakang. Orang boleh tengok kitab belakang lah ni. Jangan buat perasa kata kita je hak pandai. Jangan. Nampak tu tak? Orang boleh periksa belakang. Kalau tak kena, hak orang hurai mari. Hurai dengan alasan. Ni tak kerah hak dulu. Alhamdulillah orang lah ni, alhamdulillah. Orang hak kerja berat-berat apa nama tu dah. Saya suruh di sini. Orang hak kerja berat-berat apa nak semaya lapar. Gi masjid semaya lapar. Kalau nak semaya 20, mari masjid semaya 20. Tapi syarat semaya sudah sekali dengan tu imi. Awak apa? Kerana sunnah Nabi macam tu. Sunnah Nabi kita semaya mengikut tu imi. Tu imi semaya 20. Semaya 8. Nampak tu? Jangan kita semaya pesen kata, aku nak pergi tempat 8, aku nak pergi 420 mudah sudah ki. Hak ni mukhalafah sunnah. Walaupun demo nak mengaku kata demo sunnah, mukhalafah sunnah. Sebab apa? Sebab dalil soal lagi kata siapa dia semaya sekali dengan tu imi serta dia salah sekali dengan tu imi, maka orang tu didapati malaikat akan tulis sepanjang malam dia tu duduk semaya. Hak tu hak sunnah Nabi. Nampak tu hak tu hak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hak lain. Pahala kita nak semaya 8 pun ada. Semaya 20 pun ada. Lepas tu sesak pergi mari jangan. Kalau orang duk kata semaya 8 ni sesak, kata dia lah selebih sesak daripada berapa-berapa lagi. Sebab apa? Sebab dia tak ada ilmu yang kecek. Orang apabila tak ada ilmu kecek, sesak tak? Sesak. Hayalah, sesak jalan. Nampak tu tak? Ni jangan kita duk dengar lagu tu. Padahlah kita. Orang pasal kata nak maju belakang, tak usah duk dengar lah orang tak maju, jangan. Nah, maju dengan ilmu, bukan maju pasal kata kau orang. Ni kata kau orang tu, kata kau orang ni. Allahu Akbar. Kita ni gapo sangat dia nak kata kau orang. Banyak sangat kena pahala. Nak wi kau orang, banyak sangat pahala kita. Nak kata kau orang gitu, kata kau orang gini. Ni kita dengan ilmu. Bukan kata kau orang tu, kata kau orang ni. Kalau rasa tak puas hati, hak muka ilmu mari. Napa? Royak kata gini. Hurai sebagaimana orang hurai mengikut alasan ilmu pengetahuan. Okey, tak ada masalah. Tu cara hak dijalankan oleh ulama kita. Ulama kita semenjak dulu ya tak mai tekan Imam Syafi'i. Kalau tekan dengan hawa nafsu pakai bangun gih dah. Nah, apa-apa tu tepuk tangan. Oh, Imam Syafi'i pun tak lawan kita. Imam Syafi'i tak buat kira bukan tak lawan. Nah, tak buat kira lain, lawan lain. Ya Allah, orang kita tabak tu orang tani kita jadi mundur. Mundur sebab apa? Sebab dia dengar orang mundur. Tu ni kita nak jadi satu. Hak 8 pada hak 20 pada awak. Hak mana nak buat? Tu cara hak kena. Ni dok ni orang ahli sunnah ni tak leh buat 8 kena ahli buat wahabi buat 8. Ni hadis Nabi mana? Tukar lagi wahabi dengan hadis Nabi. Ya Allah, buat apa ni itu lalu. Nah, adalah kalau orang sebut wahabi apa cok di palah dia kata orang mundur kata. Sudah. Tak di dahi kata orang ni orang mundur sah pada tak sudah pakai. Nah, tu dia wahabi nama. Daripada apa yang telah nyata ini bahwasanya daripada apa kita telah nyata gidah ni riwayat riwayat Ad-Dabari tadi itu. Nah, apa nama apa riwayat hak Abdul Razzaq ni menyalahi riwayat hak Imam Malik.
Nah, maka Imam Malik tu lebih sahih daripada apa riwayat hak Abdul Razzaq. Maka kita tak hadis sahih tu depan, lepas tu kita nak buat amal juga hak dhaif. Awak tak apa. Saya hak dia batal buruk dia tak sesuai, tak setak hablalah tak sah dok buat gapo. Kadang orang kita nak makan le pinggir buruk-buruk. Hablah ya sedap lagu tu. Nak buat kan je dia paksa dia. Ya makan tak ada apa. Ya suka dengan batal buruk kain selimut, cari-cari baju, cari-cari kulak-kulak. Ya suka lagu tu, ya sedap pakai sebab tubuh ya lagu tu. Tak apa wih, ya pakai. Jangan kita duk paksa dia. Agama kita ya buka luas tak ada gapo. Wih, ya nak lagu mana wih tak ada masalah. Nampak tu tak? Wih, ya pakai, ya nak lagu mana tak ada gapo. Ya nak amal hak dhaif ni, tak apa amal. Tapi jangan kita duk serah kata hak dhaif ni lebih molek daripada hak sahih. Jangan. Nampak tu tak? Jangan lagu tu. Tak boleh buat lagu tu. Tu kesimpulan nak kita faham dalam masalah ni. Nah, tak ada kena duk jadi apa nama kelang kabut gapo kali. Kalau kita nak buat hak mana ikut dia ada dua pendapat sini. Nah, ada dua pendapat. Hak pendapat lapis serta witir tu 3 jadi 11, hak tu lebih kuat, hak lebih pada hak mana-mana. Nah, patut hak 20, patut nak buat pula witir 3 jadi 23, pun tak ada gapo. Boleh buat belaka. Nampak tu tak? Tu dia. Tak ada kali dah doa yang kata kalau tak buat 20 di Masjid Haram, tak buat 20 di Masjid Nabawi, akan jadi apa nama haru-hara, akan jadi patiwat demo. Nah, kon lom la taban gitu lagi ni katanya bubuh. Bukan. Nah, nya guling kerajaan di rakyat begitu gin tak leh nak dok yo takut gitu ini. Dak bukan lagu tu. Itu apa panggil uguk. Uguk ke ataupun orang kecek dengan cara mundur belaka tu. Orang tak pernah dok di negara Arab. Nampak tu tak? Orang dok di negara Arab semua masjid kalau dalam Azhar tu, di Azhar tu semaya 20. Tapi Pekia tu semaya 8 belaka. Nah, dia kampung mana semaya 8. Pas hak dok Mekah tu, tempat tanya hak dok Mekah tu, sejak lalu tu lapik. Masjid besar 20. Awak apa? Kerana masjid besar ni banyak orang jenis. Banyak jenis orang, ada orang gaduh, ada orang tak erak, ada orang tua, ada orang gapo. We pilih. Tu nak ayat terahmat cara nak semaya. Patut tok imam tu, tok imam tu tak lah hak sungguh. Dak bukan. Mana kata kecek lagu tu. Wugi kita ni wugi kecek lagu tu. Nah, tak usah duk pakai lah wah lagu tu. Wah biasanya kata nak tipu budak. Nah, tak usah. Kita pergi dengan ilmu nah. Walaupun boleh baca kitab baca apa tapi kalau tak hawa dulu daripada nafsu, tak usah. Tu dia itu kan nak kita faham molek. Maka kita nak ayat kata dua pendapat ning hak mana lebih sahih iaitu pendapat hak lapis serta witir 3 11 sebagaimana riwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta. Inilah hak Umar buat zaman dia. Dan hak Nabi buat sebagaimana Aisyah royak pun jala juga, sebagaimana Iqra dan aku oleh Jabir anak Abdullah pun lagu tu juga. Ada pun hak 20 riwayat oleh Imam Abdul Razzaq As-San'ani di dalam kitab Musannaf dia. Hak ni darajat bawah sikit daripada darajat hak Imam Malik. Maka kalau kita nak pilih hak bawah sikit dengan sebab munasabah dengan kita kan, kita tak uratkan lagu mana, falyatafaddal. Ambil lah hak mana-mana pun tak ada masalah. Nampak tu tak? Ni kita kecek nak jadi duk tengah dah tu. Lepas tu orang apa nak tepuh lagi kita, kena apa nama lah kena pergi kepada jabat polis dah lah. Sebab apa? Sebab jabat polis ni mana bahas suku. Nah, orang kalau hawa ni dia tak lagi. Nah, orang kalau jadi hawa ni dia tak lagi. Nah, apa dah tu? Tu. Ni kita nak dengan cara apa nama ringkas lah. Pak insya-Allah itulah sekadar bahasa saya. Insya-Allah kita akan, sebab saya bahas dah masalah ni. Bahas dah. Sebab ada orang kata Nabi tak semaya tarawih. Tu maka saya bahas buat jawab kesimpulan siap belaka dah. Nah, tarawih kalau tak 3 kali berhenti tak jadi tarawih ke apa, ada belaka dah jawab kita di dalam majlis ilmi Dumyat Jadidah. Cukup lekat dah, boleh kita tengok di sana nah. Tadi insya-Allah tengoklah kita nak tengok nak orang jawab kuasa tu ya susun semula, boleh kita tu ambil faedah dengan cara seluruhnya insya-Allah taala. Lepas pada tu nanti kita tengok pula bab apa ni, iaitu bab apa nama al-i'tikaf, bab i'tikaf dan seterusnya lah insya-Allah. Lepas daripada bab ni tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu dia guna nyawa dia tu, contoh teladan dalam masalah i'tikaf tu macam mana supaya kita ni nak cari Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar cara nak cari lagu mana hak Nabi tu nanti kita mai tengok sebagaimana ulama-ulama kita dok royak di sini.
Maka sekadar itulah sahaja dulu pada perjumpaan sekali ini. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.